Buletin Didik 12 Ogos bersama saya Khairi Hazong Mal Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM berusaha memperkasakan penggunaan teknologi digital dalam bidang pertanian yang ditawarkan di Kolej Vocational KV dan Sekolah Menengah Teknik SMT di seluruh negara. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, ini bagi memastikan pelajar lepasan bidang tersebut bersedia bersaing di pasaran kerja mahupun menjadi usahawan dalam bidang pertanian. Sektor pertanian seringkali dikaitkan dengan persepsi 3D iaitu dirty, dangerous dan difficult. Namun pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan sosio-ekonomi negara dan juga sekuriti makanan negara. Ini antara perkara-perkara yang kita ingin tekankan, memberi satu persepsi baru kepada bidang pertanian. Namun ianya bukan saja boleh sekadar bercakap, kita perlu tunjukkan. Jadi usaha kami di peringkat kementerian pada waktu ini adalah untuk dedahkan pada anak-anak ini supaya mereka melihat bahawa yes, memang sebenarnya bidang ini adalah satu bidang berpotensi untuk mereka menjana pendapatan sama ada dalam sudut keusahawanan ataupun dalam sudut pekerjaan bagi membolehkan mereka terus mencari atau explore perkara-perkara baru dalam bidang pertanian ini supaya kita dapat lahirkan anak-anak yang mempunyai kemahiran yang cukup tinggi. Beliau berkata demikian dalam program wacana eksplorasi dunia pertanian di Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2022 semalam. Dalam usaha menarik minat anak muda dalam bidang pertanian moden, KPM turut menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Ia bagi memberi gambaran sebenar kepada pelajar mengenai keupayaan teknologi digital menghasilkan produk bernilai tinggi yang diperlukan pasaran. Ia juga selaras dengan hasrat kerajaan yang mahu seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0. 10 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Syekh Ahmad Arau Perlis merangkul 4 emas termasuk 1 anugerah terbaik di pertandingan inovasi The World Invention Creativity Olympics WICO 2022. Kejayaan berganda itu diraih hasil 4 produk inovasi yang dipertandingkan di Seoul, Korea pada 4 hingga 6 Ogos lalu. 4 produk inovasi yang dihasilkan adalah Melipony Tech, penyedut madu kelulut, Mosset Trap, menangkap dan membunuh nyamuk, Contactless Medicine Dispenser, pengeluaran slip ubat digital, serta inovasi yang merangkul anugerah istimewa iaitu Home Office Electricity Supervision and Safety Device, merupakan ciptaan yang mengawal penggunaan elektrik secara automatik. Menurut pengetuanya, ini merupakan kejayaan kedua mereka selepas memperoleh emas dalam pertandingan sama sebelum ini. InsyaAllah kita mengharapkan projek inovasi antarabangsa ini akan dibudayakanlah menjadi budaya pihak sekolah lah untuk nak bawa pelajar-pelajar kita untuk berpeluang hadir untuk pertandingan inovasi. Kejayaan 10 pelajar tingkatan 1 hingga 5 itu adalah hasil bimbingan dan usaha keras 4 guru yang diketuai Cikgu Muhammad Faizal Zainul. Produk-produk yang kita bangunkan ni adalah menjurus ke arah Internet of Things yang menyambungkan produk tersebut dengan internet dan juga device handphone lah. Dan kita cuba memasukkan nilai-nilai artificial intelligence di dalam produk tersebut, menjadikan produk tu menjadi lebih unik. Penghasilan produk ini mengambil masa antara sebulan hingga setahun. Bagi kumpulan pelajar, kejayaan dirangkum mereka adalah hasil sokongan pihak sekolah dan ibu bapa. Amat bangga dan saya rasa macam terkejut juga sebab saya tak sangka boleh dapat Best Award sampai jadi macam ni. So alhamdulillah, saya amat bangga. Saya rasa saya nangis juga pada waktu tu. Time present tu dia orang cakap produk ni menarik tapi still ada banyak yang nak kena perbaiki walaupun ni prototype. Still sebab kita orang punya database tu still database yang dummy. Saya walaupun kita orang scan and then dia keluar data dekat database dekat laptop tu, tapi still dia tak mencukupi sebab data tu yang kami letak tu sikit. So kami akan mau upgrade lah. SMK Datuk Syekh Ahmad merupakan antara 2 sekolah yang menyertai WICO 2022. Dalam perancangan seterusnya, pihak sekolah merancang untuk menyertai pertandingan inovasi di Bali, Indonesia pada Oktober ini.
Sains itu mudah. Persepsi itu cuba diterapkan menerusi program Singgah Sains Perak 2022 khususnya dalam kalangan pelajar di luar bandar untuk memudayakan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Berkonsepkan pembelajaran bukan formal, ia secara tidak langsung dapat mencambah minat pelajar terhadap mata pelajaran STEM. Program ini berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Tajul Arifin, Manong, Perak, anjuran Pusat Sains Negara PSN, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Program selama 2 hari itu melibatkan 2,000 pelajar dari 34 buah sekolah di daerah Kuala Kangsar. Antara tujuan utamanya ialah mendekati masyarakat terutama pelajar bagi memupuk minat dalam bidang STEM. Pelbagai aktiviti disusun, antaranya Drone Challenges, DIY Science STEM Challenge, VR Planet dan Planet Kids. Dia akan meningkatkan penguasaan murid mempelajari sains dan dia juga selain meningkatkan rasa ingin tahu mereka. Selepas itu kalau inisiatif ni bukan hanya mampu memudahkan urusan guru tetapi memudahkan ekspresi negara melalui kenyataan. Macam contohnya malah memberikan perubahan ke arah pendidikan negara dalam kemajuan sistem. Pada program itu juga, Pusat Sains Negara turut menyumbangkan sudut STEM interaktif yang dibangunkannya bernilai hampir RM100,000 kepada pihak sekolah. Ini bagi memastikan para pelajar tidak ketinggalan dalam bidang itu. Kemudahan itu diserahkan oleh Ketua Setiausaha MOSTI Datuk Zainal Abidin Abu Hassan kepada Pengetua SMK Sultan Tajul Arifin Hamidun Abdullah. Antara lain, sudut interaktif itu menampilkan bahan pameran modular seperti ball launcher, magic square, Hanoi Tower, floating image dan topologi. Dalam kelas tu terlalu formal. Kita dari sini kita boleh lebih banyak idea daripada luar, daripada perspektif yang luar. Bukan hanya bergantung dalam kelas sahaja kan. Jadi lebih banyak idea yang boleh kita pelajarilah. Kembali di Buletin Didik. Sambutan Bulan Kebangsaan terus meriah dengan pelbagai aktiviti dianjurkan pihak sekolah bagi menyemai semangat patriotisme di kalangan warganya. Tidak terkecuali Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kampung Jawa Kelang yang melancarkan kempen Kibar Jalur Gemilang. 500 jalur gemilang dikibar bagi menjayakan program ini. Sempena Hari Kemerdekaan ke-65 tidak lama lagi. Bukan itu sahaja, Persatuan Ibu Bapa dan Guru turut berganding bahu menjayakan program ini. Menurut pengetuanya Datin Aisyah Jaman, banyak lagi aktiviti yang telah disusun bagi menyemai semangat cintakan negara kepada pelajar. Anak-anak sekolah sekiranya diberi peluang dididik dan dibentuk seawalnya di bangku sekolah, insya-Allah jati diri ini akan terus tersemai dan kita berharap mudah-mudahan anak-anak ini terus mendukung harapan untuk memastikan negara kita terus harmoni, bersepadu sebagai sebuah keluarga Malaysia. Pada majlis pelancaran itu diadakan gimik serahan jalur gemilang oleh pelajar dan 500 jalur gemilang kemudian dikibar pelajar dan guru tanda bermulanya sambutan. SMK Kampung Jawa merekod sejarah apabila tersenarai dalam 10 calon akhir kategori Anugerah Sekolah Terbaik Dunia kategori menangani cabaran. Keputusan itu akan diumumkan Oktober ini pada Minggu Pendidikan Dunia. Kehangatan sambutan Hari Kebangsaan 2022 semakin dirasai di seluruh negara. Di Kuala Nerus, Terengganu, Baton Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 diarak dengan cara yang unik menggunakan bot penambang dan juga beca. Semalam, Baton Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 memasuki sempadan Terengganu dari Kelantan. Dari Kuala Nerus, Baton berkenaan dibawa dengan bot penambang dari jeti Seberang Takir menuju ke jeti Pasar Payang. Perarakan yang diketuai Adun Seberang Takir Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman itu membabitkan 2 bot penambang. Selepas kira-kira 20 minit, Baton tiba di jeti Pasar Payang sebelum diarak menggunakan 10 buah beca sejauh kira-kira 100 meter. Sebaik tiba di hadapan Pasar Payang, Baton kemudiannya diserahkan kepada Adun Bandar Ahmad Shah Muhammad. Hari ini jelajah Baton berkenaan akan diteruskan di daerah Dungun menuju ke daerah Kemaman sebelum memasuki negeri Pahang.
Dalam usaha mendepani cabaran pasaran pekerjaan yang lebih kompetitif dalam era pasca pandemik COVID-19, Kementerian Sumber Manusia KSM dan Kementerian Pengajian Tinggi KPT melancarkan program MyNext. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, kerjasama dua hala itu bertujuan memperkasa kebolehpasaran graduan selain bertepatan dengan aspirasi kerajaan, melahirkan modal insan berpengetahuan, berkualiti dan berkemahiran tinggi. Menurutnya, sejumlah 170,000 profil graduan telah berdaftar melalui program MyNext sehingga Julai 2022 bagi pemandanan pekerjaan sekaligus membantu penempatan pekerjaan. Pembangunan portal itu merangkumi 3 komponen iaitu MyNext Talent, MyNext University dan MyNext Company. Menerusi komponen yang pertama, ia menilai kekuatan serta memperbaiki jurang kemahiran melalui 5 modul penilaian profil kerjaya dan modul penilaian kompetensi bahasa Inggeris. Komponen MyNext University pula bakal memperkenalkan fungsi Analytical Dashboard. Ia bertujuan membantu institusi pengajian tinggi IPT awam dan swasta serta institusi latihan kemahiran memantau pelaksanaan latihan industri pelajar. Komponen MyNext Company memberi fokus kepada pihak industri yang bekerjasama menawarkan latihan industri berstruktur kepada bakat muda negara. Sementara itu, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Ahmad Masrizal Mohamad yakin pelajar dapat merancang kerjaya mereka lebih berstruktur dan strategik melalui modul yang ditawarkan. Tambahnya, kebolehpasaran graduan memainkan peranan penting sebagai kayu pengukur kualiti dan keupayaan mereka memenuhi kriteria sebagai pekerja. Sementara itu, 120,237 pencari kerja berjaya ditempatkan melalui pelbagai aktiviti dilaksanakan Kementerian Sumber Manusia KSM sehingga 29 Julai lalu. Menterinya Datuk Seri M. Saravanan dalam kenyataan memaklumkan, inisiatif itu antara usaha KSM dalam pengurangan kadar pengangguran di negara ini yang mencatat 3.8% pada Jun berbanding 3.9% pada Mei. Kadar terendah yang dicatatkan sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Antara langkah dilaksanakan termasuk program jamin kerja insentif penggajian yang memanfaatkan pencari kerja dari seluruh negara. Program berbentuk insentif keuangan diberikan kepada majikan yang membuat pengambilan baharu mulai 1 Januari 2022 dalam kalangan perantis, graduan, golongan mudah terjejas termasuk orang kurang upaya OKU, bekas tentera, bekas banduan, warga emas serta penganggur. Kementerian juga katanya meneruskan program perantisan dengan pemberian insentif RM900 sebulan untuk tempoh 6 bulan kepada majikan yang menggajikan golongan perantis lepasan sekolah dan graduan berumur 18 hingga 30 tahun dalam jawatan eksekutif. Kementerian turut menubuhkan HRD Corp Placement Center HPC yang berperanan sebagai platform padanan pekerjaan tersedia oleh majikan. Dengan 43,903 peluang pekerjaan tersedia melalui platform itu sehingga 31 Julai lalu. Tambahnya lagi, kementeriannya akan meneruskan pelbagai inisiatif dan mewujudkan lebih banyak program serta mekanisme bagi membantu keluarga Malaysia mendapatkan pekerjaan seterusnya mengurangkan kadar pengangguran negara. Sambutan Hari Gajah Sedunia buat julung kalinya di peringkat negeri Sabah. Bertemakan rakyat Sabah hidup harmoni dengan gajah, Pekan Telupit, salah satu koridor laluan gajah dipilih sebagai tuan rumah sambutan ini. Sambutan ini menunjukkan keprihatinan kerajaan negeri Sabah yang serius menguruskan konflik gajah dan manusia yang semakin membimbangkan kebelakangan ini. Penerimaan masyarakat terhadap usaha konservasi hidupan liar terus diberi penekanan walau pahit untuk ditelan kerugian yang dialami oleh industri terutama pekebun kecil. Adun Telupit Dr. Johnny Bon J. Kurum turut menasihatkan pekebun kecil
agar menyelenggara racun pertanian mereka bagi mengelak kematian gajah pigmi. Yang saya khawatir ini pekebun-pekebun kecil, orang-orang kampung. Orang kampung ini dia sembarangan buang dia punya racun dan sebagainya. Kemudian racun itu mungkin mengalir dan juga mengena kepada tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian gajah makan. Dengan kekuatan dan kepakaran yang ada, Jabatan Hidupan Dia Sabah terus meneruskan konflik ini dengan cara terbaik. Kewujudan Pusat Pemeliharaan Gajah Borneo Elephant Sanctuary di Kinabatangan sejak 2012 juga antara komitmen berterusan kerajaan negeri. Isu-isu yang kita hadapi bergantung pada keadaan di mana keadaan ini berlaku. Bergantung juga pada bilangan gajah ini yang keluar ke kawasan ladang. Ada sampai 100 ekor, ada sampai 130, ada yang 2-3 ekor. So kita tangani dengan cara berbeza mengikut keadaan yang berlaku di lapangan. Majlis tersebut dirasmikan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Mary Malangking. Walaupun dunia metaverse baru sahaja diperkenalkan, teknologi tersebut semakin hampir ke masa depan. Sebuah syarikat teknologi berpangkalan di London telah membangunkan perisian yang dikuasakan oleh kecerdasan buatan AI yang boleh mencipta model digital wajah seseorang dalam beberapa minit. Dikuasakan sepenuhnya oleh AI, algoritma boleh menukar pemaparan wajah seseorang menjadi lebih realistik. Our process pipeline involves quite a bit of artificial intelligence process, which involves deep learning and some of the traditional statistical artificial intelligence algorithms. So we fully utilize the power of AI, and then that brings us to this kind of technology. But then our goals are to be able to go beyond just the face to the whole human body and create a full realistic avatar. And once that happens, then maybe you're looking at the entire fashion industry or the clothing that you might want to try out in a virtual space. Menurut Ghosh, beliau percaya teknologi yang mereka sediakan untuk memanfaatkan persekitaran realiti maya kini semakin berkembang. Lumi Rhythmic sedang bersedia untuk mengembangkan teknologi dengan syarikat permainan, teknologi kecantikan dan iklan dengan matlamat untuk melancarkan teknologi itu dengan lebih meluas. Dijangkakan dalam tempoh 15 tahun, kebanyakan aktiviti kemanusiaan seperti komunikasi, interaksi sosial, bersukan, pendidikan, pekerjaan, perniagaan dan kreativiti dapat dilakukan secara virtual. Forehand net, yang pertama adalah cara pegangan untuk forehand net. Yang pertama forehand grip. Okey, kedudukan kaki adalah kaki kanan di hadapan dan raket di atas. Tersentuh tolak saja untuk lepaskan shuttle ke bahagian sebelah court. Masih di Buletin Didik, sukan. Percubaan skuad negara membawa pulang trofi kedua tidak kesampaian apabila tewas di perlawanan akhir saingan antarabangsa bawah 19 tahun kepada Vietnam. Skuad bimbingan Hassan Sazali Waras itu berjaya bangkit daripada ketinggalan untuk mengikat kedudukan 1-1 sebelum tuan rumah menjulang piala sebagai juara dengan keputusan 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Malaysia dan Vietnam bertembung buat kali ketiga dalam tempoh sebulan di peringkat bawah umur 19 tahun dengan kedua-duanya berbekal satu kemenangan sewaktu pusingan separuh akhir kejuaraan AFF bulan lalu dan aksi kumpulan saingan jemputan antarabangsa 4 negara di Binh Duong. Kali ini gelaran juara menjadi taruhan menyaksikan Union Bantu meletakkan tuan rumah di hadapan pada minit ke-11 permainan. Perlawanan terus menarik dihiasi ancaman-ancaman berbahaya menuju gawang oleh kedua-dua pasukan. Usaha Malaysia hanya berjaya pada minit ke-84 menerusi tampanan pemain gantian Azhad Haras Arman. Pemenang kemudian ditentukan menerusi sepakan penalti, menyaksikan Azhad Haras, Adli Ahmad, Danish Irfan Izal berjaya menyempurnakan percubaan. Kegagalan Muhammad Abu Khalil dan Muhammad Izzuddin Ibrahim menewaskan penjaga gol lawan, menyebabkan keputusan penuh memihak lawan 4-3. Dan skuad negara terpaksa akur membawa pulang gelaran naib juara bersama $6,000 Amerika.
skuad wanita kebangsaan bakal berdepan sama ada Kazakhstan atau Indonesia pada aksi peringkat separuh akhir kejohanan hoki Dewan Piala Asia selepas melengkapkan perlawanan peringkat kumpulan dengan satu lagi kemenangan meyakinkan. Berdepan pasukan negara jiran Singapura pada aksi terakhir kumpulan hari ini, Malaysia mudah merakam kemenangan besar 6-0, keputusan yang cukup baik untuk dibawa ke peringkat separuh akhir esok. Walaupun sekadar aksi pelengkap jadual selepas dua kemenangan yang diraih Malaysia sebelum ini, pertemuan menentang Singapura ini dijadikan pentas untuk jurulatih Rodhanizam Mat Razi menguji beberapa kombinasi berbeza menjelang aksi separuh akhir yang dijadualkan berlangsung esok. Bermula dengan jaringan pembukaan Fazila Sylvester Silin pada minit ke-19, dua gol pantas Noraini Rashid dan puteri Nur Batrisha Nur Nawawi meletakkan Malaysia tambah selesa mendahului 3-0 pada minit ke-24. Dan Noraini terus mempamerkan ketajaman, menjaringkan gol kedua peribadi di penghujung suku ketiga untuk kedudukan 4-0. Singapura cuba untuk memberikan cabaran terutamanya pada suku keempat. Namun beberapa kesilapan yang dilakukan pantas dimanfaat pemain-pemain negara dengan Irin Hussein menjaringkan gol kelima Malaysia sebelum Qasidah Najwa Muhammad Halimi melengkapkan kemenangan 6-0 skuad negara. Pemain muda Cina Zhang Qinwen cipta sejarah tersendiri apabila layak buat kali pertama ke peringkat suku akhir dalam siri jelajah tenis WTA. Kejayaan itu terhasil selepas pemain berusia 19 tahun ini cemerlang menumpaskan wakil tuan rumah Bianca Andreescu di terbuka Kanada. Berlangsung di Toronto, Kanada, Bianca Andreescu turun selaku pilihan utama tuan rumah berdepan pemain wildcard Zhang Qinwen. Namun bintang kian meningkat dari Cina ini tampil dengan aksi cukup memukau apabila memenangi set pertama 7-5. Bagaimanapun, Zhang gagal mengekalkan momentum selepas Bianca menyamakan kedudukan satu sama hasil catatan 7-5. Set penentuan lebih mudah buat Zhang yang memutlakkan kemenangan penuh 6-2 dalam perlawanan memakan masa hampir 3 jam. Dia menjadi pemain termuda dari Cina layak ke suku akhir di terbuka Kanada dengan kali terakhir menerusi Nali pada 2013. Zhang bakal bertemu Karolina Pliskova dalam perebutan slot separuh akhir lewat malam ini. Baik, mengakhiri buletin didik, saksikan aksi berani seorang lelaki dari Belanda berjalan di atas tali di antara dua bangunan tertinggi di Rotterdam mencecah 188 meter. Saya Khairi Azhar Muhammad Nasri, salam hormat dan Assalamualaikum.